Lagi kemudian tertib, maka semua itu adalah fardu bagi wudu. Jadi ini telah masuk tajuk yang kecil yang berada di bawah, yang berada di bawah kefarduan wudu itu. Itulah tajuk niat bagi orang yang sentiasa berhadas. Jadi orang yang sentiasa berhadas itu, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, adalah orang yang sentiasa duduk di dalam hadas. Hadas tak putih-putih. Jadi orang perempuan selalulah ada di kalangan mereka yang disebut sebagai seorang yang mustahadah, yang keluar darah istihadah, darah yang bukan darah haid, darah yang bukan darah nifas, iaitulah yang disebut sebagai darah istihadah. Jadi darah istihadah ini bukanlah darah yang menegah daripada sah sembahyang. Darah istihadah walaupun keluarnya wajib mengerjakan sembahyang. Dia tak serupa seperti darah haid, dia tak serupa seperti darah nifas yang menegah daripada sah sembahyang. Apabila seorang perempuan keluar darah haid, tak boleh sembahyang, haram dia sembahyang. Tak pun boleh ikut, tak boleh, haram hukumnya. Sembahyang fardu tak boleh, nak buat sembahyang sunat boleh, tak boleh juga, haram hukumnya. Nak buat sikit ya, tak boleh, sikit ya, tak boleh, haram hukumnya. Jadi darah haid mani'ah ibadah, menegak seorang itu melakukan ibadah. Hatta puasa pun haram. Baik. Begitu juga darah nifas, darah yang keluar daripada perempuan sesudah melahirkan anak. Keluar sekalian juzuk anak daripada perut, kemudian darah yang keluar selepas daripada itu disebut sebagai darah nifas. Darah yang keluar di dalam masa-masa beradat perempuan itu, di dalam masa sihat dia itu disebut sebagai darah haid. Lain daripada darah haid, lain daripada darah nifas disebut sebagai darah istihadah. Maka darah istihadah bukan haid, darah istihadah bukan nifas. Sebab itulah ada istihadah yang mengiringi darah haid dan ada istihadah yang mengiringi darah nifas. Yang selagi kita akan bicara ke depan nanti dalam bab haid dan nifas dan istihadah, insya-Allah. Maka darah tersebutlah apabila keluar daripada perempuan tersebut disebut sebagai daimul hadas, orang yang sentiasa berada di dalam hadas. Maka orang yang sentiasa berada dalam hadas ni tak serupa dengan orang biasa. Jadi disebut sebagai orang sakit. Karena darah tu darah penyakit. Darah istihadah tu dia keluar bukan daripada pangkal rahim tak, di tepi-tepi dinding rahim yang mana telah dicucuk oleh syaitan. Jadi syaitan cucuk lubang saluran darah tersebut hingga keluar darah di tepi dinding. Dia bukan daripada rahim. Maka sebab itulah darah itu mewajibkan sembahyang, bukanlah darah yang menegah daripada sah sembahyang. Adapun orang laki-laki boleh juga berada dalam daimul hadas ni. Nampak tak? Orang yang sentiasa berada dalam hadas, seperti seorang laki-laki yang sentiasa keluar air kencingnya. Perempuan tu sama. Ini boleh berlaku kepada laki-laki, boleh berlaku kepada perempuan. Bukan besiak lah. Besiak tu kencing kerap, kerak kencing kadang. Besiak tu besiak. Kalau bahasa Sik, besek lah. Besek tu lain. Besek lain. Tahu besek? Ledek. Ledek tak ledek? Nak ledek tu gantan lah. Kalau bahasa Sik ini besek. Besek tu cakap banyak. Mungkin kita tu besek ni. Nampak tak? Satu lagi besek, satu lagi terbek kecil saja. Besek juga. Kita mula besek banyak ni. Bahasa Sik. Kalau bahasa Inggeris besiak. Baik. Orang yang sentiasa keluar air kencing yang disebut sebagai salisil baul. Ini satu penyakit. Dia
memang tak boleh tahan lah kencing dia, dan dia tak tahu bila kulit yang kencing, tak tahu basah. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Nah, orang lagu ni sebelum dia ambil wuduk, dia kena ikat dulu. Nampak tak? Helmet pakai dah. Lepas tu lampu kopi buat dekat dia. Lampu kopi kat dia, badut bagi elok, ikat bagi elok supaya tak tercabut, barulah ambil wuduk. Orang perempuan pun lagu tu lah, tempek lah dengan benda apa pun, supaya dia tak balik. Sebagaimana dia tu, istihadah. Allahumma salli ala sayyidina. Begitu juga ada lagi orang yang sentiasa duduk dalam hadas, iaitulah orang yang sentiasa keluar angin. Keluar angin, dua kentut saja. Selangkah, bro. Ni pun ada juga. Kan? Boleh jadi tak jika tak berlaku. Tapi bila main umur 60, main umur 70 ni, tak payah. Dia keluar angin ikut dah. Itu orang panggil salisirrih. Orang yang sentiasa berada dalam hadas. Cara wuduk mereka berbeza dengan orang biasa. Begitu juga orang perempuan. Ada angin sentiasa keluar daripada tubuhnya ataupun daripada kubulnya. Boleh berlaku juga. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi beberapa jenis orang ni salisirrih, orang yang sentiasa keluar angin daripada kemaluannya, sama ada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Begitu juga salisil baul, orang yang sentiasa keluar air kencing, anak sama ada laki-laki ataupun perempuan. Lagi apa dia lagi? Kemudian darah istihadah, darah yang keluar daripada perempuan, lain daripada waktu haid, lain daripada waktu nifas, disebut sebagai darah istihadah. Ada istihadah nifas, ada istihadah haid. Maka tiga jenis orang ini, keluar angin sentiasa, keluar air kencing sentiasa, keluar darah istihadah sentiasa, ini adalah disebut sebagai daimul hadas. Orang yang sentiasa berada di dalam hadas. Jadi hadas ni bukan najis. Jangan faham najis. Najis lain, hadas lain. Hadas itu adalah perkara yang menghalang daripada seseorang itu sembahyang. Perkara yang menghalang sah sembahyang. Seperti keluar sesuatu, diri keluar tu, bukan diri kentut tu. Bukan diri angin tu, bukan diri air kencing tu, bukan diri darah tu, itu najis. Diri keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur, itulah dipanggil sebagai hadas. Begitu juga tidur yang tidak tetap papan punggungnya. Dia tidur menerak ke masalah, dia tidur telentang ke masalah, dia tidur sambil jangkung ke masalah, dia tidur sambil diri ke, maka tu tidur yang tak tetap papan punggung. Kalau dia tidur dalam keadaan duduk walaupun bersila, bermakna punggung dia tu duduk atas lantai, itu tidur yang tetap papan punggung, tidak membatalkan air sembahyang, tidak membatalkan wudu. Kalau tak tetap papan punggungnya, yang tu membatalkan wudu, menyebabkan seorang itu berhadas. Begitu juga pengsan, begitu juga pitam, begitu juga apa lagi? Hilang makan, gila, apa lagi? Pengsan, pitam, tadi apa lagi? Mabuk, masalah hilang makan, disebut sebagai hadas, sesuatu yang menegah daripada sah sembahyang. Dia kena berwuduk dahulu. Baik. Jadi seseorang itu apabila berhadas, nak sembahyang, dia kena buat apa? Ambil wuduk. Sekiranya hadas itu hadas kecil, ambil wuduk. Sebab bagi berlakunya hadas itu hadas yang kecil, bukan hadas yang besar. Kalau hadas yang besar wajibkan mandi. Kalau hadas yang kecil mewajibkan berwuduk. Apabila berlaku hadas kecil kepadanya, apabila dia nak melakukan sembahyang, wajib dia berwuduk dulu. Ni orang sihat. Nampak orang sihat dalam masalah. Dia nak sembahyang, dia dah kencing dah tadi, dah berak dah tadi, dah kentut dah tadi, kemudian dia berwuduk dan dia sembahyang, kemudian dia sembahyang, dia berwuduk dan sembahyang. Adapun orang yang daimul hadas ini, darah istihadah sentiasa terbit, air kencing sentiasa terbit, angin sentiasa terbit,
tak berhenti, tak tahu waktu mana berhenti, dia pun tak sedar bila mana terbit. Maka orang lagu ni tiap-tiap kali masuk waktu sembahyang, wajib dia kena bersuci, wajib dia kena berwudu. Dan cara niat wudu berbeza dengan orang biasa. Orang biasa sahaja aku berwudu kerana Allah, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Adapun orang yang daimul hadas ini, di sini musannif akan cerita kepada kita lagu mana cara orang yang daimul hadas berhak niat berwudu. Tapi sebelum tu saya nak cerita cara. Jadi cara bersuci orang yang daimul hadas ini, yang pertamanya mestilah masuk waktu sembahyang dulu. Macam orang yang mustahadah, perempuan yang mustahadah, kita ambil lah satu benda hak selalu berlaku. Jadi hak keluar air kecil sentiasa, keluar angin sentiasa ni jarang-jarang sekali berlaku. Adapun darah istihadah ni kebanyakan orang perempuan banyak yang berlaku darah istihadah. Bila haidnya tak teratur, nak makanan yang tak tersusun, boleh jadi berlaku. Baik. Perempuan yang mustahadah, lagu mana cara nak melaksanakan sembahyang? Wajib dia kena berwudu, bersuci, beristinja, bertahafuz tiap-tiap waktu, tiap-tiap kali masuk waktu sembahyang. Bila masuk saja waktu sembahyang zuhur, barulah dia boleh beristinja, basuh kemaluannya daripada najis, kemudian tahafuz. Dia menjaga, bermakna balut kemaluannya, kemudian barulah dia berwudu, kemudian langsung dia kena melaksanakan sembahyang. Sekiranya bercerai salah satu daripada empat perkara ini, nescaya tiada sah sembahyangnya. Kena kualat, kena berturut-turut, tak boleh senggang, dan tak boleh langgar urutan, kena ikut urutannya. Bila masuk nak sembahyang zuhur, masuk waktu zuhur, pergi ke jamban, istinja dulu, basuh kemaluan dia, basuh kemaluan daripada najis dulu. Najis darah istihadah, basuh dulu. Kemudian tahafuz. Tahafuz ni apa dia? Jaga. Nak jaga pelihara. Nak balut lah. Lepas daripada dia balut, barulah berwudu. Setengah orang dia istinja dulu, dia basuh, kemudian dia berwudu, baru dia balut. Ni tak pakai. Ni tak pakai. Sebab apa tak pakai? Kerana lepas daripada dia istinja, pada masa dia berwudu tu boleh jadi terbit. Boleh jadi terbit. Sebab darah tu sentiasa terbit. Baca orang yang sentiasa keluar air kencing, nampak tak? Kena basuh dulu air kencing tu, kemudian kena balut, kena ikat. Carilah tali tape ke apa. Ikat lah kepala pukul. Betul tak ada? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Balut. Kemudian dah basuh, istinja, kemudian tahafuz. Ini dah tulis ni. Kemudian tahafuz. Kemudian barulah berwudu. Jangan langkau. Lepas basuh terus berwudu. Kemudian masuk bilik baru tahafuz. Tak boleh. Bawa siap-siap masuk dalam jamban. Istinja dulu, basuh dulu, kemudian tahafuz, kemudian barulah berwudu. Kalaulah ketika dia berwudu itu andai kata terbit, sedangkan dia dah tahafuz dah, dimaaf. Dia dah jaga dah, dia dah balut siap dah, itu dimaaf. Tapi kalau dia tak tahafuz, ketika dia berwudu terbit, tak pakai wudu dia. Walaupun tak terbit, tak pakai wudunya, kerana melanggar peraturan. Melanggar peraturan syarak. Nanti kita akan jumpa secara terperinci, nanti musannif akan sebut kepada kita. Kemudian niat pula berbeza. Lepas daripada dia berwudu, terus dia kena sembahyang. Tak boleh bercerai antara empat perkara ni. Baik, tengok cara niat orang yang sentiasa berada dalam hadas. Adapun orang yang sentiasa berhadas, yakni sentiasa berada dalam hadas, maka tiada sah dia niat mengangkat hadas. Tak sah dia niat mengangkat hadas. Kalau ada dia niat sahaja aku mengangkat hadas, kerana dia berwudu, dia perempuan yang mustahadah, kemudian dia niat sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, tak sah wudunya. Sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala, tak sah wudunya. Sahaja aku menghilangkan hadas, tak sah wudunya. Pati boleh ni cara ni.
Baik, adapun orang yang sentiasa berhadas, sentiasa berada dalam hadas, maka tiada sah dia niat mengangkat hadas. Maksud mengangkat hadas ni menghilangkan hadas. Dan niat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala tak sah. Sahaja aku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala tak sah. Sahaja aku menghilangkan hadas kerana Allah Ta'ala tak sah. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala tak sah. Kerana hadas dia tu tak terangkat. Walaupun dia berwuduk, hadas dia tu tak terbit. Macam orang yang sentiasa terbit yang kecil. Lepas dia berwuduk pun yang kecil tu dah terbit. Bermakna dia hadas dia tak terangkat, hadas dia takkan hilang. Lepas macam tu macam mana cara nak niat? Hanya wajib dia niat mengharuskan sembahyang dan umpamanya, maka iaitu 3 martabat. Martabat niat berwuduk bagi orang yang daibul hadas ni ada 3 martabat. Dia tak boleh niat sahaja aku berdiambil wuduk, sahaja aku berwuduk tak boleh. Dia tak seperti orang biasa. Orang biasa tak ada masalah sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Macam kita orang lagi kan, tak ada masalah. Sahaja aku meletak hadas kecil kerana Allah Ta'ala, macam biasa tak ada masalah. Ataupun perempuan yang tidak kedatangan dalam isti'adah pun sama. Dia niat wuduk macam biasa, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, sahaja aku meletak hadas kecil kerana Allah Ta'ala, tak ada masalah, sah wuduknya. Adapun perempuan yang mustahadah ataupun orang lelaki yang sentiasa terbit air kencing, sentiasa terbit kentut daripadanya itu, sentiasa berada dalam hadas misalnya, maka hanya sah wuduknya bila mana dia niat sahaja aku berwuduk mengharuskan sembahyang fardu kerana Allah. Mengharuskan sembahyang saja. Sahaja aku mengharuskan sembahyang kerana Allah. Sahaja aku berwuduk mengharuskan sembahyang kerana Allah Ta'ala. Tak boleh dia berniat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Tak sah. Ni ingat bagi molek ni. Ustaz pergi banyak tempat dah. Ada satu tempat di Sungai ni, Ustaz mengajar yang duk mengaji dengan Ustaz tu pencin-pencin tak tahu dah. Ada cikgu pencin seorang tu dia makin tanya, dia kata, Ustaz, saya tu mengajar di sekolah, kata tak niat ada bunyi pun, niat wuduk biasa aja boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Haduk tanya kadang-kadang haid pun tak ada lah. Istihabah pun tak ada lah. Dia tu buat lama lah. Allahu Akbar. Ni bahaya ni kena mengaji ni. Kalau adik-adik perempuan yang berada dengan ustaz sekarang ni, anak-anak pelajar yang berada dengan ustaz sekarang ni, buat ibadah pergi kena mulai. Harapan kita tak kena seksa dalam kubur nanti. Tengok. Ada 3 martabat niat. Ni niat mengharuskan sembahyang. Siapa-siapa yang niat dengan martabat yang pertama, dia boleh melakukan ibadah pada martabat yang pertama, pada martabat yang kedua, pada martabat yang ketiga. Siapa-siapa niat dengan martabat yang kedua, dia tak boleh melakukan ibadah dengan niat martabat pertama, dia hanya boleh melakukan ibadah dengan niat martabat yang kedua dan martabat yang ketiga. Dan siapa-siapa niat wuduk tadi dengan niat martabat yang ketiga, maka dia tak boleh melakukan ibadah pada martabat pertama, martabat kedua, hanya boleh melakukan ibadah pada martabat yang ketiga sahaja. Itu dia. Ini kena bagi yang kecil tak boleh. Tidak buat ibadat tak boleh, tak sempurna. Tak pakai, tak sah. Tengok. Maka iaitu 3 martabat. 3 martabat niat bagi orang yang sentiasa berada dalam hadas itu. Tulis sikit. Orang yang sentiasa berada dalam hadas itu siapa dia? Iaitulah. Tulis. Iaitulah perempuan yang keluar darah istihadah. Perempuan yang keluar darah istihadah dan orang yang sentiasa keluar air kencingnya, dan orang yang sentiasa keluar air kencingnya, dan orang yang sentiasa keluar angin daripada kemaluannya. Kalau keluar angin kot mulut tak ada masalah. Keluar angin kot hidung, keluar angin kot telinga, keluar angin kot mata, itu tak ada masalah. Keluar angin kot pusat kalau nak tahu, kan? Tak ada masalah. Ini masalahnya keluar angin daripada kemaluan, sama ada depan ataupun belakang. Baik. Maka iaitu 3 martabat. Pertama daripada 3 martabat itu,
niat mengharuskan sembahyang fardu ain atau tawaf fardu. Niat mengharuskan sembahyang fardu atau tawaf fardu. Ini martabat niat yang pertama. Martabat niat yang pertama adalah mengharuskan sembahyang fardu ataupun tawaf fardu. Lagu mana? Sahaja aku berwudu mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Ataupun dia nak tawaf, pergi ke Mekah, dia nak tawaf fardu. Sahaja aku berwudu mengharuskan tawaf fardu karena Allah Ta'ala. Kalau lah dia tak kata fardu, dia kata sembahyang saja, dia tak boleh sembahyang fardu. Sahaja aku berwudu mengharuskan sembahyang karena Allah Ta'ala, tak boleh sembahyang fardu. Dia hanya boleh sembahyang sunat sahaja. Bila dia sebut semata-mata perkataan sembahyang, hanya sembahyang sunat sahaja, dia kena sebut sembahyang fardu. Ni dengar bagaimana orang umpan ni nak buat ibadat. Yang kedua, dan martabat yang keduanya, niat mengharuskan sembahyang. Yang kedua, niat mengharuskan sembahyang atau sembahyang jenazah atau sembahyang sunat. Sahaja aku berwudu mengharuskan sembahyang karena Allah Ta'ala, maka dia boleh melaksanakan beberapa kali sembahyang sunat. Martabat yang pertama tadi, bila dia niat sahaja aku berwudu mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala, dia hanya boleh sembahyang satu fardu sahaja dengan wudunya itu. Masuk waktu sembahyang zuhur, dia istinja, dia tahafuz, dia balut, kemudian dia berwudu sahaja aku berwudu mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala, dia sembahyang zuhur. Maka lepas daripada dia sembahyang fardu zuhur, satu fardu saja boleh sembahyang. Dia sembahyang fardu zuhur dan dia boleh melaksanakan beberapa kali sembahyang sunat. Nak buat sembahyang qabliyah boleh, nak buat ba'diyah boleh, nak buat sembahyang sunat-sunat yang lain pun boleh dengan wudunya tadi. Tetapi dia nak sembahyang asar dengan wudu tersebut tak boleh. Bila masuk waktu sembahyang asar pula, dia kena istinja pula, dia kena tahafuz pula, dia kena berwudu pula. Sahaja aku berwudu mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala, baru sembahyang asar. Dan dia boleh melaksanakan beberapa kali sembahyang sunat dengan wudunya itu. Tetapi dengan wudunya itu hanya sekali sembahyang fardu sahaja. Ini niat pada martabat yang pertama. Niat martabat pertamanya macam mana? Sahaja aku berwudu mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Tapi kalaulah dia kata sahaja aku berwudu, dia istinja, dia tahafuz, kemudian dia berwudu tadi itu, dia niat ke mana? Sahaja aku berwudu mengharuskan sembahyang karena Allah Ta'ala, dia tak boleh sembahyang zuhur. Dia hanya boleh sembahyang sunat sahaja. Fardu zuhur tak boleh. Nak sembahyang fardu zuhur kena wudu lagi. Niat sahaja aku berwudu mengharuskan sembahyang fardu, barulah boleh sembahyang zuhur. Ni bagi elok, bagi buat ibadat bagi elok, niat bagi elok. Tidak, tak sah niat. Bila tak sah niat, tak sah wudu. Bila tak sah wudu, sah tak sembahyang kita? Bila tak sah sembahyang kita, Allah Ta'ala terima tak? Allah Ta'ala kira tak kata kita sembahyang? Tak kira. Sebab itulah Nabi SAW sebut pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ramai orang yang duduk dalam neraka, tak sembahyang. Dan di kalangan mereka tu ramai orang perempuan. Allahu Akbar. Itulah kita takut mengaji bagi elok, buat ibadat bagi elok. Ni ustaz di banyak tempat, banyak orang buat tak kena yang ini. Buat lebih kurang ibadat, jangan buat lebih kurang. Yang ni hubungan kita dengan Allah. Kalaulah tak ada sembahyang ni, tak ada hubungan kita dengan Allah, satu-satunya ibadat yang Nabi SAW terima sendiri, Nabi SAW terima di Hadratul Kursi.
Allah Ta'ala jemput sampai ke Hadratul Kursi. Tak ada satu pun makhluk yang berada di bawah ini boleh lepas daripada Sidratul Muntaha naik kepada Mustawa, naik kepada Hadratul Kursi. Tak ada. Tak ada satu makhluk pun daripada sebelah bawah boleh naik sebelah atas. Sebelah atas boleh turun ke bawah melainkan Nabi SAW seorang sahaja. Jadi jagalah sembahyang kita mengaji bagi elok. Dan martabat yang kedua, niat mengharuskan sembahyang. Bila dia kata sembahyang saja jatuh jadi sunat. Melainkan kalau dia kata sembahyang fardu barulah jadi sembahyang fardu. Atau sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ni sembahyang fardu kifayah pada martabat sunat di sisi niat orang yang daimul hadas. Baik. Atau sembahyang sunat sahaja aku berwuduk, mengharuskan sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala dia tak boleh melaksanakan sembahyang fardu, dia hanya boleh melaksanakan sembahyang sunat sahaja. Bila mana dia nak melaksanakan sembahyang fardu, dia kena berwuduk lain niat melaksanakan sembahyang fardu. Tu. Dan kata Syekh Ramli dan Ibnu Hajar, ini dua orang singa ulama. Bukan singa betul ya. Ini orang yang alim sungguh lah dalam mazhab Syafi'i, iaitulah Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Mereka berkata khutbah Jumaat itu martabat yang kedua. Pada martabat yang kedua. Baik. Dan martabat yang ketiganya, niat mengharuskan sentuh Quran atau menanggungnya, atau sujud syukur atau sujud tilawah. Sentuh Quran kena berwuduk lah. Kena ada wuduk. Nampak tak? Jadi kalau orang biasa tak ada masalah, dia niat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, dia nak sembahyang berapa kali sembahyang fardu tak ada masalah. Dia nak sembahyang berapa kali sembahyang sunat tak ada masalah. Dia nak sembahyang jenazah berapa kali sembahyang jenazah tak ada masalah. Dia nak pegang Quran, nak sentuh Quran, nak tanggung Quran, nak masuk masjid tak ada masalah. Adapun orang yang daimul hadas ini dia ada martabat niat dia. Martabat niat wuduknya. Martabat yang ketiga ini, kalaulah dia niat berwuduk sahaja aku berwuduk, mengharuskan sentuh Quran masalah, maka dia tak boleh melakukan apa jua jenis sembahyang, tak boleh. Sembahyang fardu tak boleh, sembahyang sunat tak boleh, sembahyang jenazah tak boleh sembahyang. Kalau dia nak sembahyang, dia kena niat wuduk lain, kena berwuduk lain. Begitu juga kalau dia niat sahaja aku berwuduk, mengharuskan tanggung Quran, memegang Quran. Begitu juga dia tak boleh melakukan ibadah pada martabat pertama dan pada martabat kedua. Ataupun sujud syukur, dia berwuduk sahaja aku berwuduk, mengharuskan sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Kerana sujud syukur itu adalah setengah daripada ibadah yang pada makna sembahyang berhajat kepada taharah. Pakai sebab pendek tak boleh sujud syukur, tibuh bola. Sepak bola masuk gol sujud syukur. Nak duduk kat luar, aurat terbuka, kiblat tak tahu, tak kawan hala. Nak wuduk pun tak ada, tengok dalam TV dah kan, bubuh gol sujud. Itu bukan buat ibadat, tu orang panggil buat maksiat. Kerana sujud syukur itu pada makna sembahyang. Apa pada makna sembahyang? Mula dengan takbir, akhir dengan salam. Kena cukup syarat-syaratnya. Kena tutup aurat, kena berwuduk, kena menghadap kiblat, kena suci daripada najis. Itu sujud syukur. Bukan boleh lepas-lepas pukul, masuk gol kan. Dia buat kolor betul-betul tak tunjuk tiang. Kawan tu pun lompat pergi habis dah, kena hujung sikit dah. Subhanallah, mana kata bersyukur, nikmat sungguh. Sujud syukur dengan suap pendek, duduk tak luar. Jadi baru lepas berak main bola. Kiblat tak tahu taman hala. Jangan. Itu orang panggil buat maksiat. Kalau mati tengah-tengah tu orang tak kira mati buat ibadat, mati tengah buat maksiat. Tu jaga-jaga ni pada makna sembahyang. Sujud syukur, sujud tilawah. Sujud syukur ni apa dia? Apabila seseorang mendapat nikmat, maka disunatkan dia sujud. Sujud syukur. Nampak tak dapat nikmat? Contoh rumah terbakar. Berderet rumah terbakar sampai tak rumah dia tu tak terbakar. Allah
Allah, syukurnya rumah aku tak terbakar, hak lain semua terbakar. Dia pergi cari tempat, hak lain orang tak nampak sikit, dia sujud jangan tu sujud depan orang, kesian kawan tu. Rumah terbakar, sujud syukur depan kawan tu pula. Kan, cari tempat hak sunyi sikit, sujud syukur. Kan, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab rumah kita tak terbakar, rumah lain terbakar habis. Naik bot, jatuh, pakat lemah habis. Dia seorang tak lemah. Pergi tepi pantai, cari tempat elok, pakai tutup orang elok, takbir. Allah duduk bagi elok, duduk di antara dua sujud. Kan? Kemudian akan takbir Allahu Akbar. Niat dalam takbir itu sahaja aku sujud syukur kepada Allah Taala. Allahu Akbar. Kemudian sujud subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bangkit daripada sujud bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sujud syukur. Tu cara dia bukan boleh main grup turun sujud tu. Tu orang bukan panggil sujud, tu orang panggil tersungkok. Bukan sujud lah, tersungkok. Sengaja habis sungkok kepala dia. Allahu Akbar. Haram hukumnya. Haram lagi berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga kalau kita nampak orang sakit, kita sihat, kita pergi ziarah orang sakit. Kesianlah semalam yang merempit lawan kan. Anak lawan merempit bawa motor lah, tak kira lah. Dan cerita orang baru ni Ustaz pergi sekolah kebangsaan nasi. Ustaz keluar daripada sekolah kebangsaan tu, tengok orang itu motor duduk dalam longkang. Motor dia duduk atas, dia duduk dalam longkang. Patutnya motor duduk dalam longkang, dia duduk atas. Ni dia duduk dalam longkang, motor duduk atas. Ke sekolah masjid awak? Bukan anak? Bukan anak. Lepas tu Ustaz tu orang nak tolong lah. Tolong nak angkat motor apa semua ni, tanya macam mana dia jatuh ni. Dia pun tak pandai nak burung. Dia kata angkat tayar. Angkat tayar tak apa, masuk kereta balik telah habis. Bangkit sendiri lah, dah pandai cari penyakit. Kan? Allahu Akbar. Kawan kita belum patah kaki tu hospital. Kalau jenis tu sudut depan dia pun tak apa, bagi dia sedap. Lepas ni tak kempit lah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ada kawan dia tapi jangan macam tu, tak elok. Tengok kawan kita berziarah, kawan kita sakit. Allahu Akbar. Allah Ta'ala beri nikmat kepada aku, tangan aku tu elok lagi, kaki aku tu elok lagi, mata aku tu elok lagi, boleh buat ibadat. Ni kawan aku tu sakit dah, apa dia pun tak boleh nak buat, kaki patah, tangan cabut. Kita pergi di surau, sujud syukur di situ. Duduk bagi elok, kemudian angkat takbir Allahu Akbar, niat sujud syukur, kemudian kita sujud sekali saja. Jangan sujud dua kali. Sujud dua kali tu sujud sawi. Sujud sekali ya. Sujud sekali, lepas tu bangkit beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam sujud tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di atas dapat nikmat daripada Allah, kita bersyukur. Begitu juga apabila kita melihat orang melakukan kefasikan. Kita tengok orang tengah duk joget, duk menari ni. Akan TikTok kan. Kalau ni banyak orang jadi sotong, bisa tengok. Kan, buka Facebook, buka TikTok, orang sotong banyak. Lembek. Tak suka orang dulu main silat ada, kabak pokok ada, terjun sungai keras dulu. Orang ni dah pokok dah dia kabak, sungai dah dia terjun. Kan, gasing pun tak dia main lah. Tu kata yang jadi contoh lembek. Kan, duk menari tu. Kalau dia duk menari tu, tepi dia sujud syukur. Ada lagi tak? Ada. Jangan lebih bagi orang perempuan, jangan nak buat malu orang, jatuh maluah. Anak Islam suruh jaga, wajib kita jaga 5 perkara. Nyawa kita wajib kita jaga, harta kita wajib kita jaga. Siapa lagi? Maruah kita wajib kita jaga, aurat kita wajib kita jaga. Hidup Nabi lebih kurang dalam tu, la ilaha illallah. Sampai dia buat lah kan, nak buat nak lagi pun lebih kurang lah. Kita tengok banyak orang lagi tu lah, jenis rambut warna sat, belah ni warna biru, sat belah ni warna hijau. Kan? Lepas
duduk Nabi. Allahu Akbar. Itu lepas itu dalam duduk kita buat lah. Syukur beri dia. Allahu Akbar. Dan sujud tilawah, begitu juga sujud tilawah berhajat kepada taharah juga. Kalau dah dia niat berwuduk tadi sahaja aku berwuduk mengharuskan sujud tilawah, maka dia tak boleh melakukan apa jua jenis sembahyang. Sujud tilawah ni apa dia? Sujud tilawah ni sujud kerana baca ayat Quran. Ada 16 ayat Quran dalam Al-Quran yang disunatkan kita sujud apabila membacanya. Di antaranya dalam surah Al-Iqra apa dia? Fasjud waqtarib. Lepas kita baca ayat tu sunat sujud. Sujud tilawah macam mana cara sunat sujud tilawah? Cari kiblat pergi elok, pakai tutup aurat pergi elok. Allahu Akbar. Dalam niat takbir tu aku nak sujud tilawah. Jadi orang pergi sujud tilawah di luar daripada sembahyang. Allahu Akbar. Niat sujud tilawah, kemudian turun sujud. Sajada wajhihi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangkit daripada sujud bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak? Okey, baik. Ya. Kalau baca macam suruh kan, baca surah Sajdah tu kena buat dua lepas. Ada dua kena. Ada, itu orang panggil sujud tilawah dia di dalam sembahyang, dia berbual dekat sembahyang. Tak kena angkat takbir apa? Baca lepas daripada apa? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tokoi sujud. Jangan kata takbir lah. Ini sujud tilawah di luar daripada sembahyang. Waktu kita baca Quran biasa kan? Bila kita baca Quran biasa, nampak tempat ataupun sampai tempat ayat ziarah Allah kan? Maka sunat kita sujud. Angkat takbir, Allahu Akbar, sujud. Bangkit, beri salam. Adapun sujud tilawah di dalam sembahyang tak berhajat kepada takbir, tak berhajat kepada salam. Sebab apa? Dia mengiringi sembahyang. Turun sujud terus, lepas tu Allahu Akbar, bangkit terus. Tak ada duduk istirahat lah. Terus bangkit. Baik, tengok. Dan pada orang yang hadas besar niat mengharuskan baca Quran atau berhenti dalam masjid, itu pun martabat yang ketiga. Orang yang berjunuk, nampak tak? Dia mandi junuk dia, sahaja aku mandi mengharuskan sembahyang fardu, mengharuskan baca Quran ataupun mengharuskan berhenti dalam masjid kerana Allah Ta'ala, maka dia boleh berhenti dalam masjid ataupun baca Quran bagi nisbah kepada orang yang berjunuk. Baik, tengok. Kita tengok sikit insya-Allah. Maka niat martabat yang pertama itu harus, apa harus yang ni boleh sembahyang dengan dia satu fardu ain jua. Tak boleh sembahyang yang lain dah. Satu fardu jua. Tak boleh buat dua kali fardu dengan satu wuduk tadi, nak sembahyang asar sekali, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Kemudian nak sembahyang asar sekali, tak boleh. Ataupun dia nak sembahyang qadha pun tak boleh. Kerana dia pada martabat fardu. Baik. Serta harus dikerjakan dengan dia sekalian perkara martabat yang kedua dan martabat yang ketiga. Martabat yang kedua itu segala jenis sembahyang sunat. Dan martabat yang ketiga itu adalah sentuh Quran, baca Quran, sujud tilawah, sujud syukur itulah. Dan niat martabat yang kedua itu, kalaulah dia niat dengan niat martabat yang kedua, harus dikerjakan dengan dia akan sekalian perkara yang martabat yang kedua. Harus dikerjakan dengan dia akan sekalian perkara martabat yang kedua dan ketiga sahaja. Tiada harus sembahyang fardu ain dan tawaf fardu. Kalaulah dia niat berwuduk tadi mengharuskan sembahyang, ataupun dia niat mengharuskan sembahyang jenazah, ataupun dia niat mengharuskan sembahyang sunat, dia tak boleh sembahyang fardu. Dia hanya boleh melakukan beberapa kali sembahyang sunat, walaupun 1000 kali sembahyang sunat boleh. Serta baca Quran, tanggung Quran, pegang Quran, sujud tilawah, sujud syukur boleh. Dan niat martabat yang ketiga itu harus dikerja dengan dia segala perkara martabat yang ketiga sahaja. Tidak harus dikerjakan dengan dia segala perkara yang martabat yang kedua dan yang pertama.
Kalau dah niat wuduk dia sahaja aku berwuduk mengharuskan mengharuskan sujud syukur masalah, mengharuskan sentuh Quran, dia tak boleh melaksanakan apa juga jenis sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Ini adalah niat berwuduk bagi orang yang sentiasa berada dalam hadas, sentiasa terbit air kencing, sentiasa terbit kentut angin, sentiasa terbit darah istihadah. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Kalau sekolah boleh tak? Orang boleh tak? Boleh faham tak? Faham bergelok lah. Wallahu a'lam. Bunyi loceng ni. Berapa jam? 8 minit. Oh, isyak 18 minit. Masuk isyak berapa? 19. Dah masuk lagi. Setakat ni ada nak tanya tak? Ni sebelum Ustaz terus baca lagi, setakat ni ada nak tanya tak? Kalau usah ulang sikit lagi. Kalau lagi ni. Jadi cara niat 3 martabat ini adalah bagi orang yang sentiasa berada di dalam hadas. Adapun orang yang sihat tak perlu niat ni. Dia niat wuduk macam biasa. Bagi orang perempuan yang mustahadah, bagi orang yang sakit, yang sentiasa terbit air kencing, yang sentiasa terbit angin, maka dia kena ada niat ni. Dan niat ini hanya niat nak mengharuskan sembahyang, nak mengharuskan melakukan ibadat sahaja. Sebab itulah dia hanya boleh melakukan satu fardu sahaja dengan niat ni. Sebab tu kalau dia tu daimul hadas, kalau boleh dia terus niat dengan martabat yang pertama, senang. Sahaja aku berwuduk mengharuskan sembahyang fardu kerana Allah Ta'ala. Dia boleh buat sembahyang sunat, dia boleh sujud tilawah, dia boleh sujud syukur, dia boleh sentuh Quran, dia boleh baca Quran, dia boleh tanggung Quran, dia boleh tawaf, dia boleh baca khutbah, dia boleh sembahyang jenazah. Tapi dia hanya boleh sembahyang satu fardu sahaja. Dia nak sembahyang satu fardu yang lain pula, masuk fardu asar, dia kena berwuduk lain. Masuk maghrib, dia kena berwuduk lain. Bermakna orang yang mustahadah ini tiap-tiap kali sembahyang fardu satu wuduk. Tak sama macam orang biasa. Baik. Habis. Ini satu kaedah, satu simpulan. Tiap-tiap dikatakan la yajuzu. Dalam bahasa Arab kan, kita Arab disebut la yajuzu, artinya tiada harus pada perkara akad atau ibadat. Ini Ustaz baca saja. Maka maknanya tiada sah. Nabi sebut kata la yajuzu di dalam bab akad dan bab ibadat, iaitulah tiada sah. Dan tiap-tiap akad dan ibadat, walaupun ibadat yang sunat, yang tiada sah itu haram. Bermakna kalaulah la yajuzu itu berkait dengan masalah ibadat dan masalah akad. Akad apa? Akad jual beli ke masalah. Maka dia memberi erti la yajuzu itu memberi erti tiada harus lagi haram. Ini haram lagi tiada sah. Maksud tiada harus ke apa dia? Haram lagi tiada sah. Dan la yajuzu pada perkara yang lain daripada akad dan lain daripada ibadat, maka maknanya haram. Seperti akad riba, maka iaitu haram walaupun tidak ambil akan barang yang lebih itu. Baik. Dan setengah manusia yang kena berdaya syaitan, mereka kata riba itu tiada haram, kita ambilnya buat apa-apa maslahah muslimin, jangan ambil untuk kita sudah. Maka orang ini kena berdaya dengan syaitan. Ada setengah orang kata riba tu dia kata memanglah haram. Haram kalau kita guna. Kalau kita bagi kat masjid buat jamban, kita bagi dekat sekolah buat jamban, kita buat tempat tunggu duit riba tadi itu tak haram kan?
Jadi orang yang kata lagu tu kena perdaya syaitan. Maka riba itu haram dengan semata-mata akadnya dan juru tulisnya dan saksinya. Orang yang bermuamalah dengan riba itu adalah hukumnya haram. Haram orang yang berakad dengan riba, orang yang menjual dan orang yang membeli dengan akad riba itu dua-dua itu haram. Dan orang yang menulis akad itu pun haram. Orang yang menjadi saksi di dalam akad itu pun haram hukumnya, berdosa. Dan lagi berkata syaitan, ada tak puas hati lagi, dia kata lagi, haram riba itu jika diambil lebihnya berganda-ganda. Kalaulah tak diambil lebih berganda-ganda, tak haram. Adapun katanya jika diambil lebihnya tidak sampai berganda-ganda, maka katanya tak haram. Na'udzubillahi min zalik. Uji dia minta berlindung daripada Allah, daripada orang yang berkata demikian. Yang pertama dia kata riba itu boleh saja kita beri kepada maslahat orang muslimin, buat jamban ke, buat dewan besar ke, buat tempat tunggu bah ke, apa tak? Ataupun buat tempat tunggu binatang ke, boleh. Yang tak bolehnya kita guna untuk diri kita. Jadi orang yang kata lagu tu dia tu kena perdaya syaitan. Bukan lagu tu senaknya. Kata riba tu haram dari segi akad lagi, dia pun tak boleh guna. Dia nak bagi dekat orang pun tak boleh. Bukan kes ambil, bukan kes beri dah. Riba tu haram. Kes akad tu lagi haram. Bahkan kita ambil lebih daripada riba tu walaupun sedikit, walaupun tak berganda-ganda, itu pun dah dikatakan sebagai riba dan haram dah. Bahkan jadi riba tiap-tiap hutang yang diambil manfaat bagi yang memberi hutang, sama ada banyak ataupun sedikit. Macam mana? Seperti disuruh bayar di bank kerana takut merampas, takut perampas atau lainnya. Tetapi tiada jadi riba, melainkan yang jadi riba itu apabila disyarat di dalam akad. Lagu mana ni? Riba ni walaupun sikit hukumnya haram. Contoh hutang yang kita ambil duit. Mat, aku nak hutang dekat hang RM10. Mat kata hang tak apa, nanti hang kena bayar dekat aku RM1.5. Sikit je RM5. Tu pun dah jadi riba dah RM5. Baik. Mat, aku nak hutang hang RM100. Boleh? Dengan syarat hang bayar dekat aku sekali ganda RM200 nanti. Jadi riba tak? Riba. Jadi riba. Sama ada sikit gandaan tersebut ataupun banyak jadi riba. Ataupun dia kata, Mat, aku nak hutang kat hang RM100. Mat kata tak apa, ambil dengan syarat hang kena bayar dekat bank. Jangan bayar kat aku. Itu pun jadi riba. Kenapa? Kerana manfaat bagi orang yang beri hutang, dia tak kena dihantar di bank dah. Terus dia buat masuk dalam bank. Jadi bermakna riba ni janganlah kita mensyaratkan di dalam akad. Jangan mensyaratkan di dalam akad. Lagu mana? Aku beri hutang kepada aku RM10 dengan syarat jangan sebut. Kalau kita sebut jadi riba. Kalau di luar daripada akad tak jadi riba. Kalau sebut dalam akad jadi riba. Begitu juga kita untuk bilai masjid. Nampak tak? Sama dia untuk bilai masjid kalian. Kita untuk bilai masjid masalah. Orang nak hutang kat kita. Haji. Weh, taluk di mana ni? Aku nak piazan, suruh. Ni Haji. Anak aku susu pun tak minum lagi susu, duit tak ada. Nampak tak? Hak 100 itu imadani lagi itu habis dah. Tak ada lah duit tak beli susu. Jadi buat apa nak? Nak minta hutang kat Haji, nak minta hutang apa? RM200. Jadi Haji tu kata apa? Tak apa aku bagi hang RM200 dengan syarat hang kena hantar aku pergi masjid. Aku nak azan, lewat dah ni. Jadi riba tak tahu? Jadi riba. Sebab apa? Manfaat kembali balik kepada orang yang memberi hutang.
Sama ada manfaat itu berbentuk duit ataupun berbentuk lain daripada duit. Asalkan manfaat kembali kepada orang yang beri hutang, manfaat itu pula terlebih daripada hutang tersebut. Disebabkan hutang tersebut baru dapat manfaat itu. Itu dah dikatakan sebagai riba dan haram hukumnya. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, kullu qardin jara naf'an lil muqtarid fahuwa riba. Tiap-tiap hutang jara naf'an lil muqtarid, yang berlaku manfaat, yang beroleh manfaat bagi orang yang memberi hutang, fahuwa riba, maka itulah dikatakan sebagai riba. Baik, habis. Sikit lagi. Dan lagi kaidah, la yajuzu itu dikatakan pada perbuatan yang bukan ibadat dan bukan akad, maknanya haram berdosa. Seperti dikata tiada harus dibunyikan muzik dan serunai, dan harus mendengarnya dan tidak harus mendengarnya. Jadi haram kita membunyikan muzik dan serunai. Apa dia muzik? Tiap-tiap perkara yang menghasilkan bergema dan irama. Ini musik. Tiap-tiap perkara yang menghasilkan bergema dan irama. Sama ada hasil bergema dan irama itu daripada ketukan ataupun ketikan, seperti kita ketukan seperti drum, atau tiup seperti serunai. Kita tiup terbit gema dan irama, kita ketuk terbit gema dan irama, kita ketik terbit gema dan irama, makanya hukumnya haram. Orang yang bermain hukumnya haram, orang yang pengembang dengar pun hukumnya haram. Itu bila sebut kata haram, haram lagi berdosa. Dalam perkataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa yang sentiasa mendengar muzik, mendengar lagu, dengar muzik ini, maka akan mewarisi sifat kesafihan. Apa dah safih? Tak cerdik. Itu orang panggil safih. Safih ini dia bawah lagi daripada jahil. Safih. Siapa yang sentiasa selalu dengar alat muzik, selalu dengar orang menyanyi, selalu dengar jenis tu, maka dia akan mewarisi penyakit safih, penyakit kebodohan, penyakit tak cerdik. Jadi kurang-kurangkanlah. Kalau kita disuka dengan alat muzik, maka kurang-kurangkanlah. Kalau boleh tak payah dengar langsung, punya haram. Kemudian kata sebab-sebab wajib mandi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanya apa? Alat muzik dalam surau. Apa hukumnya alat muzik dalam surau? Apa hukum alat muzik dalam surau? Apa dia halal? Haram. Itu dia boleh jawab. Jadi alat muzik itu hukumnya haram, melainkan alat muzik yang ada yang diharuskan oleh ulama sahaja. Seperti kompang, itu adalah alat muzik yang diharuskan oleh ulama. Yang ada khilaf pula kompang serta ada picit orang panggil apa? Ada tipuri. Apa dia panggil apa? Kerincing. Kompang yang ada kerincing itu, yang tu ada khilaf ulama. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Yang kata boleh itu sebab dia meringi, dia ikut kompang. Kompang boleh, dia boleh. Ada ulama kata tak boleh itu sekiranya kalau asing hukumnya haram. Itu. Apatah lagi serunai. Serunai hukumnya haram. Serunai hukumnya
haram. Mizmar disebut sebagai mizmar. Jadi maka bila mana kata haram, haramlah dimainkan di dalam masjid. Yang pertama haram main, yang kedua main pula di dalam tempat yang mulia. Tak boleh. Kalau nak main di luar, jangan main dalam. Baik. Kena hati-hati jaga bagian tu. Wallahu a'lam. Mana? Dan buka. Kalau ini ada dua lubang, janganlah tertutup dua-dua. Tertutup dua-dua tak boleh. Kalau sebelah terbuka, ni sebelah tertutup, sebelah ni terbuka tak apa. Nak? Kalau lah tutup dulu ada dia macam kita pening. Dia ulang apa tak banjir, tak duduk, tak duduk tu. Kan? Dia dapat pun tak mati kan? Bunyi ke? Banyak kisah Nabi Adam alaihissalam. Setiap bangsa diberi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam ni dia bagi bahasa-bahasa kita cakap ni, bahasa daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia bagi bahasa pada tiap-tiap umat, tiap-tiap kaum ada bahasa dia. Cina ada bahasa dia, India apa ni? Kadazan ada bahasa dia, Melayu ada bahasa dia, Turkistan ada bahasa dia, Uzbekistan ada bahasa dia. Negara Afrika ada bahasa dia, tapi buat Nabi Adam alaihissalam. Tak tahu dia tak bawa gawak ke Allah alam. Bila sampai time clean, kan bahasa habis tak? Tak ada bahasa dah. Dia Adam kata ambil botol yang tu buah batu. Buah batu macam-macam. Betul orang tadi. Ingat cuba tengok ibu cakap kan. Tak putih. Tapi dia faham. Allah nak cerita semua maka Allah nak kita tafsir ke apa. Ataupun Israelian ke. Nah. Jadi kalau baca gendang India tu ada orang main ada 12 kan. Nanti tak boleh. Nah. Macam kompang lead tu, ramping tu. Di atas hanya besar, di tengah hanya kecil, di bawah hanya besar. Itu ada bila ulama juga. Dalam kitab Sabilul Muhtadi sebut kata haram, tak boleh main. Ada setengah ulama kata boleh main. Jadi ada fungsi yang diharamkan main itu, maka diharamkan main di dalam tempat-tempat yang ibadat. Dan surah haram haram main, dan surah haram di dalam masjid. Itulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau nak main juga tak di luar. Di luar tu pun dengar sampai dalam ni. Dengar dalam ni. Nak dengar. Nak. Hati-hati lah. Wallahu a'lam. Sebab wajib mandi. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah selawat sekali, hadiahkan kepada mak dan ayah kita, hadiahkan kepada guru kita, hadiahkan kepada musannif, guru musannif, dan sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna bi asraril Fatihah. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من بيده مقادير الخير كله اليه ترجع الامر يا علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا علينا